الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال الله تعالى في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. وقال الله تعالى الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. صدق الله العظيم. Yang dimuliakan saudara pengacara, saudara setiausaha kepada Masjid Bukit Kampar ini, yang dimuliakan, yang saya kenal lama tapi dah lupa-lupa sikit, pengurusi kepada masjid. Alhamdulillah, satu masa dulu berkhidmat di Mesir di sana, tuan-tuan, masa saya menjadi ahli exco kerajaan Islam. Yang dimuliakan teman-teman jawatan kuasa, Tuan Imam, Tuan Bilal, Tuan Siap, sahabat-sahabat saya, saudara-saudara yang dirahmati sekalian. Alhamdulillah, bila saya masuk ke masjid ini, tuan-tuan, nampak kesergaman, ketersegamnya masjid ini. Besar masjid ini. Saya ingat masjid ini boleh menampung sekitar dalam 1,000-2,000 orang, 3,000 orang boleh tampung masuk di sebelah serambi, di luar dan sebagainya. Maknanya kita bina masjid ini besar dengan harapan masjid ini menjadi pusat membesarkan agama Allah SWT. Semua orang nak masjid. Masa saya jadi exco dulu, surau-surau nak dinaikkan taraf menjadi masjid. Surau-surau yang tidak membuat sembahyang Jumaat minta saya luluskan supaya diadakan sembahyang Jumaat. Masjid yang kecil nak dibesarkan. Dan saudara-saudara, kebanyakannya nak membesarkan masjid itu, nak menampung jemaah yang datang untuk sembahyang hari raya Aidilfitri, sembahyang hari raya Adha. Itu dia punya apa ini. Jadi akhirnya masjid ini besar. Masjid ini besar ni, sangat besar. Tapi saya fikir kalau tidak malam ini yang datang sembahyang, saya rasa tak ada satu sah, tak ada dosa. Saya rasa subuh tak ada satu sah. Pasal satu sah ni saya rasa mungkin satu sah ni dalam dekat-dekat 45 orang ni. Satu sah berapa? 70. Satu sah 70. Okey. Pagi subuh berapa orang yang datang subuh pagi? Dua sah 140 orang. Penduduk di kawasan ni berapa orang? 3,000. Ada tak? 3,000 kalau yang datang 140 orang, berapa persen? Yang datang 40 orang itu pun, 140 orang itu pun, saya yakin tak ada anak-anak berumur 13 tahun sampai 20 tahun. Tak percaya tengok besok lagi. 13 tahun sampai 20 tahun. Siapa 13 tahun? Akil balik sampai 20 tahun. Saya nak cerita begini. Saya ni boleh katakan setiap hujung minggu, setakat ni setiap hujung minggu, kalau boleh tengok dalam Facebook saya, kalau tengok dalam TikTok, ini pun rakaman live dalam Facebook, dalam TikTok live, kalau boleh tengok ya. Tiap-tiap hujung minggu, hari Jumaat, hari Sabtu, hari Ahad, saya akan berada di luar Kuala Lumpur. Setiap Jumaat, Sabtu, Ahad. Baru-baru ni baru balik daripada Kulim. Baru ni juga baru balik daripada Pulau Pinang. Baru ni juga baru balik daripada Kemaman, Terengganu. Begitu tuan-tuan. Setiap minggu. Tapi apa yang saya nak bagi tahu perempuan dan wanita sekalian,
Mulai daripada hari Khamis, kadang-kadang hari Jumaat, Sabtu, Ahad, saya dijadualkan untuk bagi kuliah subuh, kuliah duha, kuliah maghrib, kuliah subuh, kuliah duha, kuliah maghrib, kuliah subuh, kuliah duha, kuliah maghrib. Nak bagi tahu perempuan yang ada kat sini, tuan-tuan yang ada kat sini. Ada setengah masjid, oleh kerana saya sekali-sekali datang, diorang tuan-tuan dia punya promosinya bagus. Kadang-kadang kuliah maghrib, kuliah subuhnya mencecah sampai 300 atau 350 orang. Ramai datang. Tapi setengah-tengah saya bagi kuliah, saya hentikan kuliah dalam sekitar 30-40 saat. Minta ibu bapa yang ada itu pusing keliling pandang. Pandang kanan, pandang kiri, pandang kanan, pandang kiri. Bila kita pandang tu, tolong angkat tangan. Siapa yang nampak dalam majlis ini anak-anak berumur 13 tahun sampai 20 tahun? Angkat tangan. Bapa nak tahu bukan dia? Seorang pun tak ada. Hari Khamis, hari Jumaat, hari satu bagian, seorang pun tak ada. Saya keluar dakwah 4 bulan satu tempat bersama yang baru meninggal Tuan Rabat Tan Sri Fahmi Rejab. 4 bulan saya keluar dakwah. Saya oleh kerana saya ni pensyarah, orang berkuliah, maka saya dijemput pergi pada 36 surau pada 14 bulan 120 hari, 36 surau, 3 masjid. Semuanya tuan-tuan kuliah perdana meraihkan saya datang duduk di situ. Kita duduk 4 bulan ni tuan-tuan, duduk di masjid 4 bulan di masjid 120 hari. Tak keluar-keluar daripada masjid lah. Tak adalah pergi shopping ke pergi mana ke, tak ada. Masjid daripada paginya, tahajudnya, sampailah Qurannya, sampailah sembahyang Jumaatnya, sampailah taklim dan taklumnya, sampailah tuan-tuan kita pergi rumah ke rumah berjumpa dengan sahabat-sahabat dan sebagainya untuk bercerita tentang agama. Dalam masa tuan-tuan 4 bulan ni, kuliah subuh, kuliah duha, kuliah maghrib di hujung minggu, atau kuliah maghrib saja di awal-awal minggu, hari Isnin sampai hari Khamis, di tempat yang saya pergi 4 bulan tu, hampir kosong penyertaan. Dalam masa 4 bulan saya perhatikan, hampir kosong penyertaan anak-anak 13 tahun sampai 20 tahun. Hampir kosong. Macam mana tuan-tuan? Macam mana? Saya yakin sini pun serupa. Saya yakin teman kita Majlis Taqwa sana pun serupa. Saya yakin seluruh Selangor ni yang pernah saya memimpin dulu agama 5 tahun dulu pun serupa. Macam mana kita nak cerita kecemerlangan ni tuan-tuan? Macam mana kita nak cerita SPM anak kita skor? Macam mana kita nak cerita anak-anak kita ni anak yang berakhlak, anak berakhlak mulia? Macam mana kita nak cerita anak-anak kita? Anak kita yang tuan-tuan sayang kepada 2 perkara, 3 perkara. Ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabili fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amri wallahu la yahdi al-qaumal fasiqin. Orang yang sayang Allah. Tuan-tuan ingat anak kita sayang Allah. Kita tak sayang Allah, tak sayang Allah. Kalau kita tuan-tuan puan duduk berjiran dengan masjid ni, masjid Bukit Kapal 2 ni, berjiran dengar azan tapi tak datang rukuk dan sujud di rumah Allah. Apa jenis kita ni? Manusia apa kita ni? Jeritlah tuan-tuan, bila dia Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, Maha Besar, Maha. Di mana kita? Kita besarkan apa? Adik kita yang tak datang besarkan apa? Suami kita yang tak datang besarkan apa? Anak laki-laki kita tuan-tuan hari ni, hari Ahad ni, masih ada di rumah, nak balik ke tempat masing-masing, masih ada lagi. Lepas isyak mereka bertolak. Mana mereka? Bagi tahu saya di mana mereka. Subuh tadi pun mereka tidak ada di sini, Zuhur tidak ada di sini, Asar tidak ada di sini, Maghrib tidak ada di sini. Bukan hari ini, minggu lepas pun mereka tak ada, bulan lepas pun mereka tak ada, tahun lepas pun mereka tak ada. Di mana mereka? Saudara nak tahu akibat daripada itu. Anak kita tak semayang tuan-tuan. Tak, maaf saya cakap, tak semayang. Penceramah-penceramah selebriti baru-baru ni tuan-tuan, 3 kali penceramah 3 orang, sama saja faktanya. Hampir 90%, hampir 90% Ustaz, 90% rakyat Malaysia yang beragama Islam tak jaga solat. 90% doesn't care about solat. Do not care about solat. Inilah yang berlaku. Padahal tuan-tuan saya nak bagi tahu, salat ni
Man taraka as-salata muta'ammidan faqad kafara jihara. Siapa yang meninggalkan sembahyang dengan sengaja, maka telah kafir terang-teranglah dia. Macam mana kita? Macam mana kita? Anak kita tak ada ni. Adik tak ada, abang tak ada. Tak ada, anak kita tak ada. Anak perempuan kita tak pernah datang ke masjid, tuan-tuan. Masjid lama ke, masjid baru ke, Taqwa ke, masjid Bukit Kapal 2 ke. Anak perempuan sekarang dah berumur 26 tahun, tak pernah sekali datang ke masjid. Ditemani oleh bapa-bapaknya, abang-abangnya, mahramnya. Di mana anak kita nak dapatkan ilmu? Tuan-tuan bagi tahu di mana anak-anak kita nak dapat ilmu agama. Kita sebagai ketua keluarga, di mana nak dapat ilmu agama? Tuan-tuan bagi tahu saya. Kalau tidak namanya di masjid Bukit Kapal 2. Di mana nak dapat ilmu agama? Saudara-saudara, universiti bagi ilmu agama tak ada macam ilmu agama macam yang diajar ustaz-ustaz. Mereka bagi agama di universiti itu namanya, tuan-tuan, namanya civilization, Islamic civilization. Tamadun, ajar tamadun. Bukan saya kata tamadun tak penting. Tapi tuan-tuan, fardu ain tak ada, tak diajar. Ambil wudu tak diajar di universiti, tak ada. Semua yang berjamaah tidak diajar. Saudara, tak ada. Masbuk tidak diajar. Mawafik tidak diajar. Macam mana? Quran tidak diajar. Sembahyang, tuan-tuan, rukun ada 3. Rukun qalbi, itu Allah yang tahu. Rukun qawli, rukun fi'li. Universiti ajar kita rukun qawli. Universiti ajar kita rukun fi'li. Rukun qawli, rukun yang disebut Fatihah, rukun qawli. Bacaan rukuknya rukun qawli. Bacaan sujud dia rukun qawli. Bacaan i'tidal dia rukun qawli. Tahiyat akhir dia rukun qawli. Beri salam rukun qawli. Sebahagian daripada kita, termasuk tuan-tuan, minta maaf saya sebut, tak pernah ikut program namanya, tuan-tuan, tahsin salat. Tahsin salat. Tuan-tuan jawab diri sendirilah. Berapa orang yang dah ikut daripada pukul 9 pagi sampai pukul 5.30 petang. Nama kursusnya solid satu hari, namanya tahsin salat. Apa tahsin salat? Memperbaiki, memperelokkan ibadah salat. Mana tuan-tuan, siapa yang ikut? Siapa yang ikut? Isteri kita, tuan-tuan, salat. Kita dah kahwin 30 tahun kahwin dengan isteri kita. Berapa orang yang tahu isteri itu salat dia betul tak betul? Suami yang mana tahu? Suami yang mana pernah cek bacaan isteri kita? Rukunnya ialah Fatihah. Suami yang mana dah cek bacaan Fatihah isteri kita? Tasmih Fatihah. Macam mana, tuan-tuan? Allah tanya tuan-tuan ni. Allah mesti tanya tuan-tuan. Allah tak tanya mufti Selangor. Allah tak tanya Kadi Kelang. Tak ada. Allah tanya mufti di rumah itu. Siapa mufti di rumah itu? Suami-suami, ayah-ayah, bapa-bapa. Berat tuan-tuan nak berjumpa dengan Allah. Besok di pada masyarakat tuan memekik-mekik isteri kita. Daripada masyarakat, ada orang peluhnya sampai buku lali. Ada orang peluhnya sampai para suntuk. Pasal apa peluh banyak itu, tuan-tuan? Matahari hanya selingkar daripada kepala itu, rukun iman, wajib yakin percaya. Ada orang peluhnya sampai bahu. Ada orang peluhnya sampai mengatasi kepalanya. Ada yang memekik menolong berenang dalam lautan peluh. Ada orang yang memekik menolong berenang dalam lautan peluh. Kita berada di pada masa tuan-tuan dengar cerita daripada isteri kita. Abang, tolong. Dulu abang kita dah kahwin 42 tahun. Abang tak pernah ajar saya agama. Abang tak pernah beli kitab sekali pun, satu kitab pun tak ada tentang agama. Rumah kita selama 42 tahun, pindah 3 rumah kita pindah. Tak pernah masuk seorang ustaz dalam rumah kita. Imam tak pernah masuk dalam rumah kita. Bilal tak pernah masuk dalam rumah kita. Macam mana? Abang tak pernah bagi tahu anak-anak. Abang tak pernah nasihat anak-anak. Abang tak pernah marah anak-anak. Yang jelas-jelas maghrib, anak tak sembahyang maghrib. Macam mana, tuan-tuan? Inilah yang berlaku. Pasal apa itu berlaku? Pasal kita tinggalkan rumah Allah. Bapa tinggalkan rumah Allah, mak tinggalkan rumah Allah, abang tinggalkan rumah Allah, adik tinggalkan rumah Allah, suami tinggalkan rumah Allah, isteri tinggalkan rumah Allah. Betul, tuan-tuan. Sebab itu kita dalam usaha dakwah kita, base-nya adalah masjid. Minal masjid ilal masjid. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa.
Daripada satu masjid ke satu masjid, satu masjid ke satu masjid. Tapi kita tuan-tuan, kebanyakan kita ni ragu-ragu, tak selesa dulu dalam masjid. Tak selesa, kita tengok jam. Baru ustaz nak buat bersarahan, baru 15 minit dia tengok jam dah. Punya dia tak sabar tuan-tuan. Punya syaitan ganggu dia. Tapi kalau dia duduk dekat warung sampai 2 jam dengan 3 orang kawan dia, tuan-tuan, tak ada rasa apa pun dia rasa. Tak rasa apa pun. Tapi masuk saja masjid, tuan-tuan, lain suasananya. Mengantuk. Majlis ilmu, saya bagi ilmu ni tuan, mengantuk. Khutbah tuan-tuan, saya baca khutbah. Minggu lepas, yang baru ni, tuan-tuan, saya baca khutbah di surau Ibu Pejabat Daerah Polis Damwangi. Saya bagi tazkirah, saya bagi khutbah, dan saya mengimamkan salat Jumaat. IPD Damwangi, tahu IPD Damwangi? Ibu Pejabat di Damwangi ini antara yang terbesar di Malaysia, yang betul-betul letak dekat-dekat, betul-betul at the center of the city, tengah-tengah bandaraya, dekat Soho tu. Apa yang saya nak bagi tahu, bila kita tengok tu, saya bagi khutbah, dia tengok orang hadirin. Yelah kan, suara saya kuat, lantang tu agaknya kurang dan nampak tidur tuan-tuan. Ini masih lagi dengan telefon, tuan-tuan. Sehingga kan khatib-khatib tuan-tuan sebut dalam khutbah tu, diharap tuan-tuan tidak memegang telefon, dan tuan-tuan tidak memegang telefon. Diharap tuan-tuan tidak merayau kepada telefon. Sebut dalam khutbah, sebut Selangor pun sebut, wilayah pun sebut. Macam mana tuan-tuan? Zaman Nabi Muhammad SAW, perempuan tak pergi sembahyang Jumaat, jadi tak tahu cerita ni, tapi saya nak bagi tahu. Zaman Nabi Muhammad SAW, satu hari Nabi bagi khutbah. Habis sembahyang, seorang sahabat datang bertemu dengan Nabi. Sahabat berkata apa? Ya Rasulullah, masa engkau berkhutbah tadi, aku tengok kawan kita tu, tangan dia main batu-batu dari batu orang mana dekat bed macam ni tuan. Batu-batu atas tanah tu adalah batu-batu kecil, pebbles ni batu-batu kecil. Sahabat-sahabat ni pegang batu-batu kecil, pegang luwut-luwut batu kecil, itu dilaporkan kepada Nabi. Apa Nabi kata? Laghalah fadilat Jumaat kamu. Sudah ada. Pegang batu, pegang tak tangan macam ni sambil mendengar khutbah. Lagha. Orang bagi khutbah tak payah pegang tasbih, jangan pegang tasbih. Lama. Bayang yang tidur, bayang yang dengan handphone, bayang yang dengan tentera perempuannya, dengan hati jiwa tidak bersama dalam majlis itu. Bayang itu tuan-tuan. Tuan-tuan perlu tanyakan dia balik, habis saja khutbah tuan-tuan balik. Kita dalam pukul 2 kita balik tanya dia, tadi apa khutbah? Dia tak boleh baca, dia tak boleh tahu pun, tak pasal duduk dekat situ, tak tahu pun. Apa yang kamu belajar daripada tajuk tadi? Tak tahu apa pun. Apa bendanya pengajaran yang nak disampaikan? Ada 3 pengajaran besar yang nak disampaikan kepada khatib tadi. Tak tahu apa pun. Dan balik ke rumah, saya nak bagi tahu perempuan jangan angkat tangan, tanya sendiri, tak hati ni. Berapa orang suami yang cerita mengenai khutbah tadi ke rumah, ke isteri, ke anak waktu makan hari, waktu makan malam, cerita the essence, the ingredients of the khutbah. What are the khutbah supposed to be telling us? Apa dia? Tak ada tuan, tak ada. Jadi isteri kita selama-lamanya jahil tu, minta maaf. Kahwin dengan kita 30 tahun, jahil agama. Suami tak cerita agama, suami tak bawa majlis agama, suami tak bawa majlis ilmu. Suami biarkan isteri begitu saja. Tak tahu dia, isteri kita tak tahu apa pun tentang agama ni. Tanya soalan-soalan, akidah pun dia tak tahu, syariat pun dia tak tahu, akhlak pun dia tak tahu. Agama apa dia? Sampai umur 60-65 tahun mati, tuan, mati. Dengan suami mati, suami isteri mati. Dalam keadaan mati, bawa jahil agama. Jahil, tuan. Dekat Malaysia ni termasuk Bukit Kapar ni, apa yang tak ada? Di bawah masjid ni berapa surau Ustaz? Berapa surau ada? 5 surau. Bayang tuan-tuan, 1
Satu masjid 5 surau. Di bawah masjid Taqwa berapa surau? Di bawah masjid Taqwa 7 surau. 12 surau. 2 masjid 12 surau. Jalannya cantik tuan. Rumahnya besar, kereta ada, motosikal ada, basikal ada, kedai banyak, kedai tom yum pun ada. Kami minum di kedai tom yum tadi kat situ tuan. Apa yang tak ada? Yang tak ada iman tuan. Iman tak ada, iman tak ada iman. Betul tuan. Tak ada negara dalam dunia macam Malaysia. Tanya ustaz kita tuan. Dekat Mesir mana ada macam ini tuan? Mana ada macam ini? Tak ada. Tak ada macam ini. Di Saudi pun tuan-tuan yang ada yang macam ni lebih kurang ni Mekah, Madinah. Luar daripada itu mana ada majlis ilmu? Tak ada majlis ilmu. Tu dulu tuan-tuan sebelum ada kereta api tu, daripada Mekah pergi ke Madinah, dulu kita naik bas. Naik bas biasanya kadang-kadang 2-3 tempat kita singgah untuk buang air. Punya kotor punya tanda, saya tak tahu lah mengatakan najis kan, kering tak berapa bulan punya najis. Tak ada majlis ilmu. Tak ada apa pun. Tapi di Malaysia semuanya ada. Ustaz ramai, hafiz-hafizah ramai, masjid banyak, surau banyak. Apa lagi tuan-tuan? Sekolah agama banyak, sekolah agama rakyat banyak, sekolah agama kerajaan banyak, matahfiz kerajaan ada, matahfiz private ada, matahfiz swasta ada. Yang tak ada iman, tak ada iman tak ada. Betul tuan-tuan. Saya dah diberikan kesempatan Allah melawat dunia ni 3 kali melawat. Saya dah pergi hampir semua dunia ni. Latin America saya dah pergi, Afrika saya dah pergi, Eropah saya dah pergi. Amerika memanglah saya belajar di Amerika kan. Amerika saya dah pergi, Australia saya dah pergi, New Zealand saya dah pergi, Rusia saya dah pergi, Jepun saya dah pergi. Tapi tak lawan Malaysia. Tak lawan, tak ada bandingnya Malaysia. Tak ada bandingnya Malaysia. Mana nak dapat tuan? Tengah-tengah bandar di Eropah yang besar, yang hebat, negeri kaya tu. Mana ada macam ni? Mana ada masjid macam ni? 14 juta masjid ni tuan ni. Kawan saya bina tu, Datuk Syamsuddin, insya-Allah. Lama dah saya tak jumpa dengan dia, tahu apa sihat sekarang ni. Kita doakan tuan ya. Setiap satu abu pasir yang mendirikan masjid ini menjadi alat, menjadi bahan untuk memberikan keselesaan kepada Datuk Syamsuddin. Tiap-tiap satu zarah daripada pasir, tiap-tiap satu zarah daripada simen, tiap-tiap satu zarah daripada apa saja yang buat pembinaan kepada masjid yang berharga 14 juta ringgit ini hasil daripada tuan-tuan pembiayaan daripada seorang insan yang minat pada agama. Saudara, kita doakan dia. Kita doakan dia. Dengan dia tuan-tuan kita dapat berteduh di rumah Allah. Bukan berteduh di bus stand, bukan. Berteduh di rumah Allah. Dengan adanya dia, dengan sifat dia, sifat iman yang ada kepada dia, kita dapat rukuk dan sujud secara selesa tuan-tuan. Sangat selesa. Kita ada tengok kat sini. 2 giant fan tuan-tuan. 2 giant fan. Mana nak cari tuan-tuan? Selang-selang dalam beberapa jalan ni satu lagi giant fan ada. Sedap macam dulu tepi pantai saya suka betul. Tapi tak ada. Rumah kita mana ada giant fan? Rumah kita mana ada carpet wall to wall? Bagi tahu saya rumah siapa yang carpet wall to wall? Dia bikin dapur ni. Ini rumah Allah carpet wall to wall. Tapi orang tak minat nak datang. Pasal apa? Jiwa mati tuan-tuan, jiwa mati. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawa wa lahum adzabun adzim. Hati mereka ditutup mati oleh Allah. Janganlah hati mereka ditutup mati oleh Allah. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim, telinga mereka ditutup oleh Allah. Allah switch off their ears. Allah switch their ears off. Wa ala absarihim, penglihatan mereka pun ditutup oleh Allah. Tersergam masjid baru ni tuan-tuan. 1 tahun baru masjid. Dia tak nampak masjid tuan-tuan. Dia tak nampak masjid. 5 surau dia tak nampak surau.
Dia duduk di rumah. Azan tadi punya kuat azan tuan. Saya minum tadi, makan sikit tuan, minum sikit tadi, makan dekat Tom Yum di sana tu. Dengar punya kuat sebiji azan daripada sini. Tapi ada orang jiran kepada surau macam tak dengar azan, tak dengar azan. Adakah penyakit yang paling tragis daripada azan di laung tapi kita tak dengar tuan? Ya Allah. Adakah penyakit yang paling tragis? Masjid yang begini besar tapi Allah lindungi kita, ada hijab, tak nampak masjid. Entahkah kita keluar masuk, pergi kerja balik, pergi Ikonsih balik, pergi Giant balik, pergi Shah Alam balik, tapi kereta yang sama tak pergi masjid dan balik. Cuba bayangkan. Dan kita akan mati, perempuan kita akan mati, saya akan mati. Macam mana nak mati? Tak pergi masjid. Macam mana nak mati? Tak jaga solat. Macam mana nak mati? Tak tahu baca Quran. Macam mana nak mati tuan-tuan? Tak ada ilmu. Macam mana nak mati? Macam mana nak jawab soalan bukan nakir tuan-tuan? Soalan bukan nakir. Macam mana nak jawab soalannya? Ada 6 soalan bukan nakir. Saya tidak perhatian untuk menyentuh 6. Tapi soalan yang pertama, Marabbuka, siapa Tuhan kamu? Macam mana nak jawab tuan-tuan? Yang tak datang masjid, yang tak jaga solat, yang tak didik anak, yang tak didik isteri, yang rumah tak ada bayangan orang Islam, masuk rumah tak ada gambaran orang Islam, tempat makan tak gambar orang Islam, bilik tidur tak gambar orang Islam, ruang tamu tak menggambarkan Islam. Macam mana tuan-tuan? Bagi tahu saya rumah kita, apa yang menggambarkan Islam? Contoh pagi tadi rumah perempuan ada 3 bilik. Terdengar tak pagi tadi selepas subuh, bacaan Quran dari bilik yang pertama. Terdengar tak pagi tadi bacaan Quran dari bilik yang kedua. Terdengar tak pagi tadi bacaan Quran bilik master bedroom. Siapa duduk master bedroom? Siapa master bedroom? Mak dan ayah, suami dan isteri, master bedroom. Terdengar tak bacaan Al-Quran pagi tadi? Tuan-tuan jawab soalan saya. Tuan-tuan dengar tak bacaan Al-Quran bilik yang pertama anak perempuan, bilik yang kedua anak lelaki, bilik yang ketiga bilik kita dan suami. Kalau pagi tadi tak dengar bacaan Al-Quran, minggu lepas tak dengar bacaan Al-Quran, bulan lepas tak dengar bacaan Al-Quran, apa Nabi kata? Mari himpunkan pelepah-pelepah kurma, himpunkan ranting-ranting, dahan-dahan, kayu-kayu yang sudah kering, himpunkan di hadapan Majlis Nabawi ini. Sahabat tanya kepada Nabi, untuk apa kayu-kayu ini? Kita mari bakar rumah-rumah dan penghuni-penghuninya. Pertama, yang mendengar azan tidak pergi azan, tidak pergi solat di tempat azan diazankan. Kedua, rumah yang Al-Quran tidak dibacakan, bakar manusianya dan orang-orang di rumah dan orang-orang penghuninya. Bayang macam mana? Bakar rumah itu. Rumah kita, rumah tuan-tuan. Tuan-tuan risau tak anak tak baca Quran? Tak ada. Bagi kita tak ada apa. Tak ada rasa apa pun. Sebab bapa tak baca Quran. Tuan-tuan risau tak anak dara kita tak pernah pegang Al-Quran? Tak ada apa. Dia hidup, dia bekerja, dapat gaji bulanan 2,200. Saudara, badan hidup, kaki hidup, tangan hidup, mata hidup, telinga hidup, tapi ada satu yang tak hidup. Apa tuan-tuan yang tak hidup? Apa yang tak hidup? Hati tak hidup, tuan. Hati tak hidup. Jadi kita mati besok tuan-tuan, yang lain dah habis. Jasad dah tak boleh bergerak, mata tak boleh bergerak, tangan tak boleh bergerak. Ni yang nak jawab ni hati nak jawab, iman nak jawab. Soalan bukan nakir, marabbuka wa man nabiyuka, iman nak jawab. Tentu bagi tahu saya macam mana nak jawab. Perempuan bagi tahu saya nak jawab. Wa man nabiyuka, siapa nabi kamu? Saudara, berapa orang yang baca sirah Nabi daripada muka 1 sampai muka 220, katakan 220 muka? Berapa orang yang baca?
Berapa orang yang mendengar satu hari kursus namanya memahami kehidupan Nabi Muhammad daripada awal hingga akhir. Kursus satu hari, mula pukul 9, habis pukul 6 petang. Siapa ikut tuan? Anak kita tak kenal Nabi, kita pun tak kenal Nabi. Setakat mana tuan-tuan kenal Nabi? Tuan-tuan bagi tahu saya, setakat mana tuan-tuan kenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Bagi tahu saya. Kalau tuan-tuan kata tuan-tuan kenal, angkat tangan, main duduk depan kat sini. Cerita 5 minit. Tajuknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 5 minit dia cakap. Tuan-tuan nak cakap apa? 5 minit nak cerita Nabi Muhammad, tak boleh cerita. Serius tuan-tuan. What are you going to tell? If you to be here to tell people about Nabi Muhammad, what are you going to tell people? Apa dia nak cakap cerita? Baca buku Nabi Muhammad? Tidak. Baca sejarah Nabi Muhammad? Tidak. Ikut Maulid Rasul? Tidak. Ikut Isra Mi'raj? Tak lama lagi Isra Mi'raj. Tak lama Isra Mi'raj. Saya yakin tuan-tuan, ada di antara kita dia tak pernah dengar daripada awal hingga akhir cerita Isra dan Mi'raj. Tak pernah dengar macam mana Nabi Muhammad dipanggil oleh Allah untuk menghadap Nabi, untuk menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi in his physical form meeting Allah Subhanahu Wa Taala di satu tempat namanya Sidratul Muntaha. La ilaha illallah. Tuhan punya Allah hormat sayang kepada Nabi. Nampak Nabi, assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Ya Allah. Siapa yang dapat penghormatan itu? Nabi Muhammad. Siapa Nabi Muhammad? Nabi kita. Tapi kita tidak hormati Nabi Muhammad. Tuan-tuan berapa kali kita selawat satu hari? Tuan-tuan beritahu saya berapa kali tuan-tuan berselawat? Puan-puan berselawat satu hari berapa kali? Minimal 100 kali. Puan-puan buat 100 kali. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dah, azan. Azan. Okey. Azan. Dah. Ha? Itu apa tu? Prepare azan. Sampai 6 minit dah prepare azan. Okey. 6 minit lagi. Nanti dia ada signal ke? Ada bunyi ke apa-apa? Ya. Rosak. Kena kilat. Rosak. Okey, tak apa. 6 minit lagi. Nanti bagi tahu lah azan. Saya baik tuan-tuan apa ni. Kita kena fikir anak kita ni. Zaman saya kecil-kecil tuan-tuan, macam mana bapa saya didik saya nak cerita sikit pada tuan-tuan. Macam mana bapa saya Haji Ali bin Haji Umar, mak saya Aisyah binti Aminuddin. Bapa saya tak pergi universiti, bapa saya tak pergi sekolah menengah, mak saya tak pernah pergi sekolah. Tapi macam mana dia didik anak 8 orang? Saya nombor 4 dalam keluarga. Tuan-tuan nak tahu, daripada saya berumur sekitar 5 tahun sampai yang dah kahwin, sampai dah beranak, kalau datang sesekali ke rumah ayah, 8 orang kita ni, tak pernah ayah jumpa kami, ayah tak tanya 2 perkara. Tak pernah. Nampak ada kelibat, tuan-tuan, kelibat, nampak kelibat, nampak macam-macam, nampak macam gambar anak dia dan depan dia. 2 soalan dia tanya. Dah solat ke belum? Dah baca Quran ke belum? Dah solat ke belum? Dah baca Quran ke belum? Pertanyaan tu pergi kepada saya sejak saya umur 5 tahun tuan-tuan. Nama saya kat rumah Nasir Sir. Dah solat belum? Dah baca Quran ke belum? Sampai saya kahwin, dah solat ke belum? Dah baca Quran ke belum? Sampai saya dah beranak, dah solat ke belum? Dah baca Quran ke belum? Sampai saya belajar di luar negara, saya belajar di Amerika, 7 tahun saya belajar di Amerika. Call saja dia bercakap dengan saya dengan telefon. Itulah tanya dia. Dah sembahyang ke belum? Dah baca Quran ke belum? Dah sembahyang ke belum? Baca Quran ke belum? Kalau ayah saya tak tanya soalan itu, saya tak bagi syarahan pada malam ni tuan-tuan. Sangat lintas dia di masjid ini. Apa lagi ayah saya buat? Berapa minit? 3 minit. Apa lagi ayah saya buat? Mak saya buat. Yang kita tak buat, perempuan tak buat, suami perempuan pun tak buat. Apa ni? Pukul 5:30 pagi mesti ketuk pintu. Bangun. Bangun masjid. Subuh bangun masjid. Bangun masjid. Subuh masjid. Bangun.
ayah saya ketuk, mak saya pula ketuk dengan suara yang lebih lembut. Bangun, 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 masjid, masjid. Berapa orang buat? Beritahu saya berapa orang tu. Jawab dalam diri, jawab dalam hati. Berapa orang? Inilah yang berlaku. Inilah yang berlaku. Macam mana ayah nak ketuk, ayah tak bangun-bangun. Macam mana ayah nak ketuk pintu anak, ayah sendiri tak bangun. Macam mana ayah mak nak bantu ketuk pintu anak selepas ayah mengetuk pintu itu, mak sendiri tak bangun. Terutama tadi hari Ahad. Betul tuan-tuan. Hari Sabtu, hari Ahad, itulah masanya pesta tidak sembahyang subuh. Hari Senin pasal bekerja, pasal nak hantar anak sekolah, sembahyang subuh lah. Hari Sabtu, hari Ahad, tak ada anak sekolah, pukul 8.30 bangun, tuan-tuan, pukul 9 bangun. Betul, tak percaya tuan-tuan tengok. Inilah yang berlaku. Dan malaikat maut datang. Tuan-tuan sembahyang subuh pun dia datang, tuan-tuan tak sembahyang subuh pun dia datang. Tuan-tuan ke masjid pun dia datang, tuan-tuan tak ke masjid pun dia datang. Tuan duduk majlis ilmu pun dia datang, malaikat maut datang. Tak duduk majlis ilmu pun malaikat maut datang. Tuan-tuan tua pun malaikat datang, malaikat maut datang. Tuan-tuan muda pun malaikat maut datang. Tuan-tuan sakit pun malaikat datang, tuan-tuan sihat pun malaikat maut datang. Pasti akan datang. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Bila sampai ajal anak-anak Adam itu, malaikat maut akan datang, tidak ditanggung satu saat dan tidak disegerakan satu saat. Okey, datang dah. Sebenarnya, okey, sebenarnya bolehlah. Kita berhenti dulu. Alhamdulillah.
Saya berhenti pukul 8.45. Boleh? Boleh tuan? Boleh? Puan-puan boleh? 8.45 boleh tahan? Boleh tahan? Okey. Tuan-tuan dan puan-puan yang mati sekalian, setakat yang saya tengok 45 tahun dah saya pergi kuliah macam ni. 45 tahun dah tuan-tuan. Sejak saya umur 30 tahun. Sekarang umur saya 76 tahun. Umur saya sekarang ni 76 tahun. Alhamdulillah, Allah bagi saya kesihatan. Walaupun semua penyakit saya ada, semua penyakit saya ada, tapi Allah ada bagi kekuatan sedikit kepada saya untuk betul lebih banyak lagi umat Muhammad untuk cerita tentang satu perkara yang sangat penting dalam hidup ini. Kita nak cerita tentang agama. Pada pandangan saya lah, saya dalam pada orang anak, saya ada pengalaman bekerja. Saya dulu pegawai PTD namanya. Pernah bekerja, pernah jadi timbalan ketua pengarah, pernah jadi pemangku DO di Kuala Selangor, DO Kuala Selangor, pernah jadi exco kerajaan negeri Selangor, pernah jadi ahli parlimen, pernah jadi adun, pernah jadi exco. Tapi apa yang saya nak beritahu tuan-tuan, dalam pengalaman saya belajar 27 tahun daripada sekolah rendah sampai PhD. 27 tahun belajar. Apa yang saya nampak? Saya nampak satu perkara yang sangat merusakkan saya. Sangat merusakkan saya. Apa ni? Masjid tak ada orang. Tak ada orang masjid. Saya pergi berdakwah tempat-tempat, tak mau beritahu lah tuan-tuan. Yang namanya ada gugusan itu, atau disebut gugusan itu, tak tahulah di masjid itu di mana tempat. Satu tempat saya pergi tuan-tuan, masjid sangat cantik, kelilingnya 3.500 orang. Ramai 3.500 orang. Masjid atas bukit. Kami sampai waktu zuhur. Kami ada dalam 11 orang waktu zuhur. Dan waktu zuhur tak ada azan, tak ada azan waktu zuhur. Kenapa tak ada bila tak? Masjid tersekal. Kiri kanan masjid itu 3.500 orang. 3.500 orang. Asar pun tak ada orang asar. Kalau kami 11 orang pun tak datang, memang zuhur asar tak ada orang azan, tak ada orang, tak ada sembahyang berjamaah. Bila maghrib, nampaklah ada 3 orang imam Bilal, ada 1 orang kat situ datang. Masuk kami 11 orang. Jadi 11 campur 3 adalah 14 orang sembahyang maghrib. Inilah gambarannya. Bila saya berjumpa polis kat sana, saya bagi motivasi di IPD. IPD, Ibu Pejabat Polis Daerah, OCPD panggil saya bagi satu kuliah kepada teman-teman orang-orang di bawah OCPD. Apa dia kata tuan-tuan? Di kawasan ini, kata perempuan di kawasan ini, dia kata tempat ini, budak-budak anak muda pukul 1 pagi tak tidur lagi, pukul 2 tak tidur lagi. Dekat bus stand mereka bawa pokok-pokok sawit mereka. Bawa pokok sawit tuan-tuan. Pukul 1 pagi, pukul 2 pagi bawa pokok sawit. Tak tidur. Ada kedai-kedai tuan-tuan yang dah tutup, tapi kursinya ada di luar. Mereka duduk di luar. 10 orang, 11 orang. Polis datang dengan petrol car. Yang polis pun dah rasa syak. Apa budak-budak ni buat? Bukan satu kumpulan, 2 kumpulan. Kadang-kadang sampai 5-6 kumpulan satu malam. Polis syak. Bila syak, apa polis buat? Buatlah tuan-tuan, nama dia hujan air kecil. Kita dah tahu daripada hujan air kecil. 8 daripada 10 penyakit dadah. 8 daripada 10 penyakit dadah. Anak kita tu, anak kita. Tak ada ke penyakit dadah pakai kapal ni. Tak ada ke budak pergi lugam pakai kapal ni. Tak ada ke anak kita yang terlibat dengan dadah ni. Saya baru semalam dia bagi tahu tempat kondominium kondo ni dekat namanya Batu Muda atau Batu Muda kalau dekat Batu Kek Batu Muda kondo. Jadi parking kereta tu, tempat kondo tu tak ada parking, semua parking tepi jalan macam biasalah parking tepi jalan ni, parking tepi jalan. Tuan-tuan nak tahu sekarang ni bateri kereta habis dicuri orang. Tuan, bateri dicuri orang, bateri. Besok-besok nak pergi kerja start tak punya apa pun, bateri tak ada. Bateri, tuan-tuan, siapa yang buat ni?
Budak-budak dadah. Apa yang merisaukan saya bila dengar di Kedah, di Perlis, di Terengganu, di Pahang, budak-budak kecil lagi sekolah rendah dan minum air ketum, tuan. Minum air ketum. Macam mana? Budak sekolah rendah minum air ketum. Macam mana? Apa nak jadi masyarakat kita ni? Pasal apa terjadi semua macam itu? Pasal tak jalankan agama, tak semayang, tak baca Quran, tak pergi masjid, tak duduk ustaz, tak duduk majlis ilmu, tak terlibat dalam dakwah. Saudara, inilah yang berlaku. Tuan-tuan tak risau ke bila saya cerita ni? Saya cerita ni bukan buat-buat, tuan-tuan. Satu hari saya dipanggil pergi sebuah sekolah menengah. Kalau cerita sekolah ni, anak-anak ada daripada sekolah. Saya tak mau bagi tahu negeri mana, daerah mana, sekolah apa, tapi sekolah menengah. Pelajar-pelajar ni ada hampir 800 orang. Satu sekolah 800 orang. Cikgu yang mendengar ceramah saya hampir 100 orang. Cikgu. Ceramah motivasi untuk guru-guru sekolah panggil saya untuk 2 jam setengah ceramah motivasi. Habis ceramah, masa makan tengah hari. Pengetua dengan guru-guru kanan ni, guru-guru kanan. Ada guru-guru kat sini kan? Ada kan? Guru-guru. Ada ustaz? Guru-guru kat sini? Tak ada? Mana pergi guru? Guru pun dah tak ada dah. Ada sekolah tak kat sini? Tak ada sekolah kat sini. Mana boleh tak ada sekolah? Sekolah menengah ada, sekolah rendah ada, kat kapal ni. Mana guru-gurunya? Okey, tak apalah. Tak apa. Okey, masa makan tu guru besar bersama dengan penuh makanan bagi tahu saya, atas inisiatif daripada ustaz dan ustazah, sekolah tu ada 4 orang ustaz dan ustazah. Pelajar-pelajar ni dibahagi kepada 3 kumpulan. Pembahagian kepada 3 kumpulan tu berdasarkan kepada boleh tak boleh budak ni solat. Yang boleh solat masuk kumpulan 1. Yang tak berapa boleh solat masuk kumpulan 2. Yang tak boleh langsung solat masuk kumpulan 3. Di tingkatan 1 sampai tingkatan 5 ni. Ni budak tingkatan 5 ada ni. Tuan-tuan nak tahu antara 3 tu yang paling ramai ialah kumpulan C, kumpulan 3 tu yang tak boleh solat. Apa guru satu bagi tahu saya? Dr. Hassan dia kata, bukan saja tak boleh solat, sebahagian daripada mengucap pun tak boleh. Macam mana? Macam mana tuan-tuan? Okey. Minggu lepas saya berada di Ulu Bernam. Di mana Ulu Bernam, Ustaz? Ulu Bernam apa Ustaz? Sepang lah. Ulu Bernam, sepadan perak sana Ustaz. Okey, tak apa. Saya pergi sana. Kuliah subuh, kuliah duha. 2 hari saya ke sana. Sampai satu masjid besar macam ni tuan-tuan ni, Ulu Bernam, masjid utama ni. Imam itu juru nikah. Imam itu pada masa yang sama juru nikah. Apa dia kata tuan-tuan? Saya tak sampai hati nak soal bakal-bakal pengantin ni. Yang pertama saya nak suruh dia baca Fatihah. Yang pertama saya suruh dia mengucap kalimah syahadah. Yang kedua baca Fatihah. Apa dia kata tuan-tuan? Ramai yang tak boleh mengucap dengan betul doktor. Asyhadu, mana ada asyhadu? Betul. Asyhadu, mana ada asyhadu? Allah, asyhadu Allah. Mana ada Allah? Kadang-kadang tuan-tuan dia kata di ujung ni wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian kecil Allah kan Allah. Rasulullah. Macam mana tuan-tuan? Mak mentua, bapak mentua dengan besan, bakal besan ni. Tak tahu nak letak muka di mana tuan-tuan ni. Malu. Nah inilah yang berlaku. Siapa mereka? Engineer. Siapa dia? Doktor. Bakal pengantin ni. Inilah tuan-tuan. Pasal tak ada agama. Keluarga tak mementingkan agama. Quran tidak dibuka, Muqaddam tidak dibuka. Sujadah tak ada kat rumah. Buku-buku asas, kitab-kitab asas tak ada di rumah. Semua orang Islam mesti ada. Kitab akidah mesti ada. Kitab syariah mesti ada. Kitab akhlak mesti ada. Kitab tasawuf mesti ada. Kitab tafsir mesti ada. Mesti ada.
Tak nak tahu, saya pernah tengok masuk rumah orang, masuk dipanggil saya. Satu orang tua tuan-tuan, umur 83 tahun, orang perempuan tuan-tuan. Daripada pagi tengok televisyen sampai tengah hari, sampai petang, sampai malam. Tengok televisyen dia tuan-tuan. La haula wala quwwata illa billah. Kesian. 83 tahun. Tak ada mana televisyen. Macam mana tu? Macam mana nak mati ni? Macam mana nak mati ni? Saudara-saudara yang saya berikan sekalian, inilah yang berlaku bila agama sudah tidak lagi ditatap, bila agama sudah tidak lagi tuan-tuan menjadi dia punya talab dari hidup kita. Sebab itu anak-anak di sini tak kisahlah SPM ke bulan 12 ke bukan 1 ke sampai bulan Mac, SPM sampai bulan Mac. Mungkin kerana practical science, pelatihan sains. Bagi saya lah tuan-tuan, dapatlah SPM sampai 12A, tapi kalau tak sembahyang, Allah tak pandang dia tuan-tuan. Allah tak pandang dia. Betul tuan-tuan, Allah tak pandang dia. Nabi tak pandang dia, Nabi tak kenal dia. Inilah yang berlaku. Gembiralah bapak, gembiralah mak. Adakan majlis potong 2,000 kambing kerana anak dapat 12A dalam SPM. Tapi Nabi sedih, Nabi tidak gembira. Dan kita takut anak itu tidak dikenali oleh Nabi Muhammad di pada masa nanti. Macam mana? Begitu fikir, tak sayang dengan anak. Kalau tuan-tuan sayang dengan anak, sayang dengan isteri, sayang dengan suami, sayang dengan anak, agamakan mereka. Sayang isteri, agamakan isteri. Sayang anak, agamakan anak. Sayang menantu, agamakan menantu. Sayang cucu, agamakan cucu. Itulah yang ayah saya Haji Ali Haji Umar buat. Ibu saya Aisyah dia buat. Saya dulu pergi sekolah beberapa tempat, pergi sekolah. Dah pakai uniform sekolah, mesti menghadap ayah dengan mak, mesti menghadap ayah dengan mak. Sebelum pergi sekolah, tadi selepas subuh dah baca Quran dah. Tapi sebelum pergi sekolah, sebelum angkat beg, baca satu ain daripada Al-Quran. Satu ain ni dalam 5 baris, 6 baris, satu ain. Lepas baca satu ain, ayah angguk itu, barulah boleh angkat beg, pakai kasut pergi sekolah. Hari-hari. Jadi alhamdulillah, tentang baca Quran. Tak maaf, saya tentang diri saya ini saya minta maaf. Hari-hari saya tak pernah tinggal baca Quran. Sekurang-kurang ni satu hari 1 juzuk saya baca. Biasanya 2 juzuk satu hari. Minta maaf tuan-tuan kalau saya kata hebatnya saya ni. Tapi saya nak beritahu tuan-tuan, ada seorang sahabat dah meninggal. Masa dia meninggal umur dia 83 tahun. Sahabat saya. Daripada orang baik, saya bagi nama Haji Zakaria Osman, nama dia, orang Kedah. Dulu dia kerja pejabat kerajaan, pegawai tinggi juga tuan-tuan. Sifat dia, orang yang pertama datang ke masjid, orang yang terakhir meninggalkan masjid. Itu sifat dia. Orang yang pertama datang ke masjid, orang yang terakhir meninggalkan masjid. Sifat yang kedua, selepas bersama-sama dengan imam mengaminkan doa imam, Haji Zakaria ni akan ambil rehal. Masjid rumah saya tu, masjid depan rumah saya tu, rehal besar. Pasal semua Quran besar. Quran besar. Macam Quran imam baca tu, semua Quran jenis begitu. Jadi rehalnya pun besar. Ambil rehal, dia duduk satu tempat. Memang tempat itulah tempatnya. Apa dia buat tuan-tuan? Satu hari dia khatam Quran 5 juzuk tuan-tuan. Satu hari dia khatam Quran 5 juzuk. 6 hari khatam 30 juzuk. 6 hari khatam 30 juzuk. 6 hari khatam 30 juzuk. Saya tadi kata saya baca satu hari 1 juzuk atau 2 juzuk. Dia 5 juzuk. Saudara, saya tengok 3 hari sebelum dia meninggal, saya pergi rumah dia. Anaknya semua berjaya, 8 orang, semua berjaya. Anak dia
dekat Saudi ada 3 orang profesor penuh di Riyadh profesor, di Jeddah profesor, di Madinah profesor. Salah satu anak dia tuan-tuan financial controller di satu syarikat antarabangsa berpangkalan di Madagaskar. Tuan-tuan, Madagaskar di mana tuan? Madagaskar. Di mana Madagaskar? Tuan-tuan mana cikgu? Cikgu itu cikgu tak ada, cikgu susah cikgu tak ada ni. Di mana Madagaskar? Afrika. Madagaskar di Afrika. Anak dia financial controller di satu syarikat antarabangsa di Madagaskar. Agak-agak berapa gaji dia? Financial controller. Tapi apa saya nak beritahu tuan-tuan ni? Bila saya pergi 3 hari sebelum dia meninggal, tak berhenti anak-anak ni, anak-anak yang profesional semua ni, baca Quran, satu hari khatam 30 juzuk, satu khatam. Anak-anak orang terlalu maknanya daripada awal dia sakit sampai dia pergi meninggalkan dunia ini, seluruhnya suasana Al-Quran. Saya nak tanya tuan-tuan, agaknya anak kita boleh buat begitu? Bagi tahu saya, anak tuan-tuan boleh buat begitu? Dia pergi dalam suasana Al-Quran, anak baca Al-Quran, cucu baca Al-Quran. Kita, inilah yang kita fikirkan. Kita doakan dia Haji Zakaria Osman, memang dia jadi ahli syurga, memang ahli syurga. Tuan-tuan, saya tanya dia 83 tahun, dia boleh buat ustaz, dia boleh bawa kereta sampai Al-Dewan Ustaz. 83 tahun, masa tu 81 tahun bawa kereta pergi Al-Ustaz, tidur semalam, balik dia dengan isterinya, dia bawa kereta seorang-seorang. Dia ada kekuatan. Mana dia dapat kekuatan? Quran. Dia selalu jawab Quran Ustaz. Macam mana anak semua boleh berjaya? 88 semuanya berjaya. Quran Ustaz. Macam mana Ustaz Haji Zakaria tak pernah sakit, tak pernah masuk hospital? Quran Ustaz. Tuan-tuan nak jawab apa? Dia jawab Quran. Tuan-tuan nak jawab apa? Inilah malam ni tuan-tuan, anak-anak terutama, sedarlah. Saya datang ni nak menyedarkan diri saya, nak membagikan kesedaran kepada tuan-tuan. Akhirnya saya nak menyebutkan gimana perkara. Pertama selepas ini tuan-tuan ya, tak ada masa kita nak lara-lara. Tuan-tuan, lara-lara. Apa dia lara? Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi shalatihim khashi'un. Lepas tu walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Mereka tidak bersama-sama dengan orang yang lara. Mereka tidak bersama dengan majlis yang lara. Apa majlis yang lara? Majlis yang dalam majlis itu tidak menyebut nama Allah, lara. Tidak menyebut nama Nabi, lara. Tidak menyebut hal agama, lara. Cukuplah tuan-tuan, tak payahlah duduk dalam majlis-majlis itu. Duduk dalam majlis yang tidak lara, yang pastinya tidak lara. Di mana majlisnya? Di masjid Bukit Kapadu, tak lara. Cukuplah tuan-tuan. Lepas ini tuan-tuan, kita biasanya hari Minggu selepas bulan subuh, ada bulan subuh kan? Hari Minggu ada bulan subuh. Satu hari nanti saya baca khutbah Jumat. Saya baca khutbah dekat sini. Jangan bimbanglah, saya ada tauliah. Jangan bimbang. Kau takut pula saya tak ada tauliah. Saya ada tauliah. Tauliah penuh. Mufti sendiri bagi kat saya dengan tangan dia. Tuan-tuan puan, insya-Allah kita harap kalau misalnya kedua ni, kita harap supaya kita tidak lara ni tuan-tuan puan. Kita harap besok bila-bila pun kalau tuan-tuan lepas subuh, lepas kuliah, lepas apa pun, pergi tuan-tuan pergi warung-warung, jangan duduk di warung lebih daripada 15 minit. Cukuplah. Balik tengok Quran, balik tengok anak, balik tengok isteri, balik pegang tasbih. Betul tuan-tuan. Balik jumpa menantu, balik jumpa anak, cerita agama. Tengok bilik anak, bilik tengok kita, tengok pakaian anak, tengok pakaian anak perempuan kita macam mana. Betul tuan-tuan. Tak ada masa tuan-tuan, tak ada masa. Tak ada masa, nak buang-buang masa. Okey. Siapa ada tuan ada telefon ni?
kalkulator. Buka kalkulator. Tahu kalkulator? Boleh? Boleh tuan? Boleh? Kalkulator. Okey. Saya nak bagi tahu tuan-tuan beranjak kat sini. Kalkulator. Satu hari semayang 5 waktu. 5 waktu satu hari. Jadi tuan-tuan nampak 5 waktu satu hari. Kalau 1 tahun 5 waktu kali 365. 5 kali 365 berapa? 1875. 1825. Tuan-tuan satu hari kita sembahyang 5 kali. 1 tahun jumlah sembahyangnya 5 kali 365 hari 1820. 1825 hari. Okey, itu 1 tahun. Kalau kita tinggal sembahyang 20 tahun kali 20 tahun 36,500 solat kita tinggal. Apa arti tinggal solat? Tuan-tuan, ulama kata apa arti tinggal solat? Bukan tak solat itu tinggal solat. Solat yang tak betul bacaan artinya tinggal solat. Solat yang tak betul wudu artinya tinggal solat. Solat yang sampai masanya kita malas nak solat artinya tinggal solat. Solat yang sampai waktunya kita pengsan, tak bangun-bangun lagi, tinggal. Itu uzur syar'i, namanya tinggal solat. Saudara-saudara, semua ulama mengatakan solat yang ditinggalkan wajib qada, wajib fardu, wajib. 36,000 berapa Ustaz? 36,500. 36,500 solat yang kita tinggal, yang belum qada. Macam mana nak berdoa Allah? Tuan beritahu saya, macam mana nak berdoa Allah? Mana ada ruang tuan-tuan nak pagi-pagi ke rumah? Mana ada ruang nak tidur-tidur di rumah? Mana ada ruang nak pusing-pusing kampung dengan motosikal kita? Mana ada ruang nak duduk di warung-warung lebih daripada 15 minit? Mana ada ruang nak duduk dalam majlis-majlis yang lawa? Mana ada ruang nak tengok drama-drama? Saya tak pernah tengok drama, tuan-tuan. Tak pernah tengok televisyen, tak pernah tengok drama. Tak pernah tengok cerita Hindustan, tak pernah, tuan-tuan. Tak pernah. Mana ada masa? Tak ada masa. Pasal nak khabar ni, nak khabar. Saya mula sembahyang, minta maaf tuan. Saya mula sembahyang umur 5 tahun, 6 tahun saya dah sembahyang di masjid. 6 tahun bapa saya bawa sembahyang ke masjid. Dan saya tak ingat bila saya tinggal solat. Di Amerika, saya belajar di tempat yang paling sejuk. 6 bulan salji, 6 bulan salji. Tak tinggal solat tuan-tuan. Dengan salji itu ambil wudu, dengan salji ambil wudu. Tuan-tuan cuba bayangkan, salji ini boleh menyebabkan hidung berdarah, tuan-tuan tahu. Punyalah sejuk. Kita boleh ambil salji lomo ke untuk ambil wudu. Tapi solat tak tinggal. Solat tak tinggal. Saudara, jangan tinggal solat. Al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-salat faman tarakaha faqad kafar. Janji setia Allah dengan makhluk yang namanya insan dicipta. Janji setia itu diikat oleh solat. Siapa yang meninggalkan solat dengan sengaja maka telah kafir terang-terang dia. Jangan tinggal solat. Setelah itu qada, kena qada. Bapa saya cerita diri ni, cerita keluarga ni. Saya rasa tuan-tuan puan ni yang dah biasa TikTok, yang Facebook pun dah biasa tengok ni. Saya cerita ni, tapi pasal audiens ni lain sekarang ni, saya cerita balik lah. Ayah saya ikut nenek saya. Tradisi ayah saya ni, datuk dia semua ni imam. Bapa saya imam, bapa saya pun imam, anak bapa saya, abang saya pun 2 orang imam. Tradisi imam. Ikut nenek saya. Ayah saya nama Haji Ali. Tak pernah tinggal sembahyang sejak umur 6 tahun dia tak pernah tinggal sembahyang. Ikut nenek saya. Tapi ayah saya, walaupun tak tinggal sembahyang, habis zuhur dia qada zuhur, habis asar dia qada asar, walaupun dia tak pernah tinggal sembahyang. Dia bimbang. Kalau ada satu sembahyang dia lakukannya, Allah tak terima sembahyang itu, dia nak qadakan solat itu. Saudara,
tanya tentang macam mana buat, macam mana nak mati 36,200 salat tidak dikabul. Macam mana nak mati tuan? Macam mana malaikat maut nak cabut nyawa kita 36,200 salat tidak dikabul. Macam mana kita nak dikafankan 36,200 salat tidak dikabul. Macam mana kita nak disembahyangkan di bawah jenazah kita masuk letak di depan wali tuan-tuan puan. Macam mana nak disolatkan kalau sembahyang tidak dikabul. Macam mana nak kita letakkan ke liang lahat, nak masuk ke liang lahat dalam solat kita tidak dikabul lagi. Macam mana nak bertemu dengan muka nakir, nak jawab 6 soalan dengan solat kita tidak dikabul lagi. Jadi tuan-tuan, itu yang pertama. Yang kedua, mudah-mudahan tuan-tuan dan puan insya-Allah Allah memberikan kekuatan kepada Tuhan kepada saya. Saya harap tuan-tuan yang kedua ni 2 perkara saja. Lepas ini tuan-tuan, sebagai ketua-ketua keluarga ni yang laki-laki ni, sebagai ketua-ketua keluarga, pastikan agama terserlah dalam keluarga. Pastikan agama berfungsi dalam keluarga. Pastikan agama percaya dalam keluarga. Pastikan agama mempengaruhi hidup seluruh ahli keluarga. Pastikan. Jangan tidak kesian. Kalau tuan-tuan sayang anak bagi agama, sayang isteri bagi agama, sayang suami bagi agama, sayang menantu bagi agama, sayang cucu bagi agama, bagi agama dekat. Inilah tuan-tuan pesanan akhir saya, insya-Allah. Tuan-tuan puan ya, bersama saya tuan-tuan dapatkan nanti. Kita ada tuan-tuan puan insya-Allah ya. Nanti tuan-tuan dapatkan ya. Keluar nanti tuan-tuan ya. Saya ni sedang membangunkan nama di Kompleks Anjung Husnul Khatimah. Kompleks Anjung Husnul Khatimah. Tempatnya di Kampung Lebu, Mukim Mempaga, Bentung, Pahang Darul Makmur. Dulu saya nak buat di Bukit Cerakah, tapi tuan-tuan tidak dapat keizinan sebab tanah tu tak berapa sesuai. Tanah saya sendiri, saya dah wakaf. Tanah tu saya dah wakaf 3 ekar tanah tu. Di Bukit Cerakah, dekat asli kan Bukit Cerakah. Tapi tak dapat dibuat kerana ada sebagian tanah tu tinggi sikit. Tak dapat. Kalau nak buat juga, kena buat retaining wall. Harga retaining wall dalam 20.8 juta ringgit. Jadi kita tak mampu nak buat begitu. Jadi pindah ke Bentung. Ada orang wakafkan 7 ekar tanah. 7 ekar tanah diwakaf oleh orang. Sekarang ni nama pemilik kepada tanah 7 ekar itu Majlis Agama Islam Pahang. Majlis Agama Islam Pahang. Majlis Agama Islam Pahang melantik namanya mutawali, jadikan Yayasan Husnul Khatimah. Yang saya anjurkan yayasan ini, melantik yayasan saya sebagai mutawali, orang yang akan membangun dan mengisi program-program di Kompleks Anjung Husnul Khatimah. Apa programnya? Di sinilah tempatnya, satu dunia, satu Malaysia, tuan-tuan. Di sini satu-satu tempatnya mengajar manusia untuk mati mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Di sini nanti ada program 1 minggu habis, balik, bila lapang datang lagi, minggu kedua datang lagi, minggu ketiga, bila lapang saja, bila lapang datang, minggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat, ada 5 modul, ada 5 minggu. Tetap 1 minggu, tetap minggu, 1 minggu, 1 minggu, balik, datang lagi 1 minggu pula, balik, datang lagi 1 minggu. Minggu yang pertama tajuk dia, tuan-tuan, tajuk dia mati mengucap la ilaha illallah. Minggu pertama. Minggu kedua mati mengucap la ilaha illallah. Minggu kedua. Minggu ketiga mati mengucap la ilaha illallah. Modul 3. Minggu keempat mati mengucap la ilaha illallah. Modul 4. Minggu yang kelima mati mengucap la ilaha illallah. Modul kelima. Ada 5 modul. Tak ada dalam dunia, tuan, tak ada yang buat. Tuan-tuan dengar imam nanti tuan-tuan baca doa, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la tahtim alaina bi su'il khatimah. Kita mengaminkan sejak anak-anak muda, berzaman muda sampai sekarang ni. Tapi apa yang berlaku dalam diri kita? Ya Allah, matikan aku dalam husnul khatimah, jangan matikan aku su'ul khatimah. Apa jadi kepada kita? Tak ada apa-apa. Tak sembahyang terus tak sembahyang, tak datang masjid terus tak datang masjid. Tapi ini tempat yang tuan-tuan khusus bina manusia.
untuk mati mengucap la ilaha illallah. Siapa-siapa yang datang ke pagi tuan-tuan dan puan, wajib satu hari bangun pukul 4.45. Pagi-pagi mesti bangun 4.45. Tahajud 4 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, sembahyang taubat 2 rakaat, sembahyang hajat 2 rakaat, sembahyang witir 1 rakaat. Semua orang ada masjidnya. Pasal yang pertama ada masjid. Masjidnya 3.8 juta ringgit. Pasal yang pertama. Keseluruh pasal ni ada 3 pasal. Menelan bajet 27 juta ringgit. Seluruhnya dibangunkan atas nama wakaf. Tuan baca ni. Saya tak perlu terangkan tuan. Dalam website ada, dalam Facebooknya pun ada. Tuan dapatkan ni. Baca ni tuan. Yang saya berharapkan tuan dan puan kita ada tabung-tabung kita kat sana di luar tu. Tuan nak menderma pun boleh. Kalau tak mau derma pun tak apa. Tuan doakan komplek Al-Husnul Khatimah ni menjadi kenyataan. Sekarang ni sedang buat kerja-kerja tanah. Kita sedang buat kerja-kerja tanah. Kalau tuan orang Kelantan balik nak pergi Gurusam, mesti lalu tanah ni tepi jalan, tepi jalan. Dan nampak pembangunan sedang berlaku di kawasan ini, insyaAllah. Inilah satu-satunya dalam dunia, tuan-tuan. Satu-satunya dalam dunia pusat untuk melatih manusia untuk akhir mati mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Inilah tempatnya. Okey. Nombor 2, tuan-tuan dan puan, saya dah tulis 40 buku. Saya sudah tulis 40 buah buku, tuan-tuan dan puan. Ini 3 buku yang terakhir. Mungkin dah tak ada lagi buku yang saya tulis. Ini yang terakhir. Buku yang pertama tajuknya Husnul Khatimah, Impian Setiap Muslim. Husnul Khatimah, Impian Setiap Muslim. Saya tulis buku ni. Saya dah setiap orang baca buku ni, maka mereka akan ambil tindakan untuk menentukan dirinya, istrinya, anak-anaknya mati mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tajuk buku ni Husnul Khatimah, Impian Setiap Muslim. Saya tulis buku ni. Buku yang kedua, perempuan ni, Isteriku Ketua Bidadari Syurga. Isteriku Ketua Bidadari Syurga. Saya tulis buku ini. Saya dan isteri saya, anak perempuan saya, seluruh isteri-isteri anak perempuan di mana juga tuan-tuan berada, jadilah isteri kita Ketua Bidadari Syurga. Bukan Bidadari Syurga itu rendah, bukan ahli syurga, masih rendah, tapi isteri kita bakal menjadi Ketua Bidadari Syurga. Apa amalan pagi, apa amalan petang, apa amalan malam, apa amalan dengan suami, apa amalan dengan anak-anak, apa malam dengan jiran-jiran, tuan, apa zikirnya, apa tuan-tuan, apa sembahyangnya, apa sembahyang paginya, apa sembahyang malamnya, apa taubatnya, semua ada dalam buku ini, tuan-tuan. Buku yang ketiga untuk anak-anak. Anak-anak kita ni, tuan. Saya tulis buku ni sebagainya dengan air mata. Ada satu chapter dekat sini, ada sub chapter. Tajuknya, tuan-tuan, anak derhaka. Saya cadangkan, tuan-tuan, tiap-tiap malam sebelum tidur, selain daripada tuan-tuan baca hadis dan sebagainya, ada taklim di rumah, baca satu hari satu muka, tuan-tuan, mengenai anak derhaka dekat sini. Minta anak kita baca 3 minit je, 3 minit je. Baca, lepas tu tidur, baca, lepas tu tidur. Nama buku ni, Khidmati Ayah Bonda Hingga Akhir Hayat. Khidmati Ayah Bonda Hingga Akhir Hayat. Buku ni saya tulis untuk membolehkan anak-anak tuan-tuan, anak saya semuanya, tuan-tuan, mati membantu ibu dan ayahnya untuk mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Anak inilah yang akan mengkhidmati kita. Waktu kita sihat, waktu kita sakit, waktu kita nazak, waktu kita dalam batu sakratul maut, waktu kita di kuburan nanti, anak inilah yang membantu kita. Tuan-tuan boleh dapatkan di luar sana, tuan-tuan, ada meja di luar sana. Jadi tuan-tuan insya-Allah ya. Satu lagi tuan-tuan ya, untuk tadi Husnul Khatimah. Tuan-tuan boleh buat sumbangan ni, tuan-tuan. Tuan-tuan buat QR code, ada QR code ni, tuan sumbangan. Insya-Allah. Kalau tuan-tuan tak menyumbang pun, macam saya kata tadi, doakan komplek Husnul Khatimah ni akan siap dalam masa 2 tahun, 2 tahun setengah daripada sekarang. Di situlah kita himpunkan manusia untuk belajar, untuk mengikuti program. Macam mana nak mati waktu malaikat maut mencabut nyawa kita nanti. Yang keluar daripada mulut kita ialah la ilaha illallah. Man kana akhiru kalami la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa yang mati mengucap la ilaha illallah, Allah wajibkan syurga ke atas mereka, insya-Allah. Kemudian tuan-tuan puan ya, kita ada kad. Ada tadi kad saya tadi. Yang layang tadi. Okey, kita ada kad, tuan-tuan dapatkan kad saya dulu. Ada kad saya tadi. Tuan-tuan tuan-tuan dapatkan kad saya ni, tuan-tuan. Kenapa kad saya ni? Ini.
Tuan-tuan perempuan yang minta kad saya ni. Saya ni berdakwah ni ada dua cara. Satu yang macam ni, face to face, kuliah maghrib, kuliah subuh, kuliah duha, di masjid, di madrasah, di surau. Satu lagi online, dah 4 tahun dah tuan-tuan. Tuan-tuan, online, learn Islam online dengan Hasan Muhammad Ali. Kat sini tuan-tuan, saya ada Twitter, saya ada Facebook, saya ada semualah. Tuan-tuan, saya ada 6 media sosial. Free tuan-tuan, free. Tuan-tuan dapat ni, tuan-tuan ambil gambar dia, tuan-tuan screenshot, tuan-tuan sebarkan kepada semua yang ada dalam konteks telefon kita. Bagi mereka tuan-tuan, inilah yang kita nak buat. Ini saya buat, ini tuan-tuan buat. Sambungkan. Minta anak-anak kita melihat hari-hari ada new posting yang baru tuan-tuan. Kuliah subuh yang baru, kuliah duha yang baru, kuliah maghrib yang baru. Free, tak payah satu sen pun tuan-tuan. Hanya tuan-tuan edarkan, buat screenshot, edarkan kepada seluruh yang ada dalam konteks telefon kita ni. Edarkan itu tuan-tuan. Dapatkan di luar nanti, atau tuan-tuan dapatkan di saya mulai dari sini, insyaAllah. Jadi tuan-tuan puan ya, rasanya cukup cakap itu. Terima kasih kepada tuan pengurusi, terima kasih kepada teman-teman, sahabat-sahabat, terima kasih kepada semua anak-anak yang duduk SPM ni, tuan-tuan puan, insyaAllah kita doakan ya. Tapi saya nak bagi tahu lah ya, kalau anak-anak ni daripada sekarang ni tinggal 2 bulan, sebulan, 2 bulan lagi ni, tak juga lagi salat tak jaga tuan-tuan puan, Allah tidak bersama kita lah. Salat tidak jaga, Nabi tidak bersama kita. Salat tidak jaga, Al-Falah tidak bersama kita. Apa dia Al-Falah? Berjaya di dunia, berjaya di akhirat, tidak bersama dengan kita. Jadi tuan-tuan, insyaAllah mudah-mudahan kita doakan anak-anak ni yang SPM ni berjaya. Bukan saja berjaya tuan-tuan ya, mereka membawa panji-panji Islam. Mereka akan bawa panji-panji Islam untuk keluarga. Mereka akan bawa panji-panji Islam untuk masyarakat. Mereka akan bawa panji-panji Islam untuk Bukit Kapar, terutamanya di Masjid Bukit Kapar 2 ni, insyaAllah. Aku qali hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin. Wa radallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridwaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa 'an walidina wal jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Tuhan kami, panggillah, pelawulah kami wahai Allah. Lambailah kami untuk datang ke rumah Engkau wahai Allah. Masjid Bukit Kapar 2 ini adalah rumah Engkau wahai Allah. Kami akan meraihkan rumah Engkau. Anak kami akan meraihkan rumah Engkau. Cucu-cucu kami akan terus meraihkan rumah Engkau ini wahai Allah. Ya Allah ya Tuhan kami memerlukan hidayah daripada Engkau wahai Allah. Jatuhkan sebutir hidayah dalam hati kami. Jatuhkan sebutir hidayah dalam hati istri kami dan suami kami. Jatuhkan sebutir hidayah dalam hati anak laki-laki, anak perempuan kami. Jatuhkan sebutir hidayah kepada jiran tetangga dan sahabat andai kami. Jatuhkanlah sebutir hidayah kepada semua orang Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, Engkau hidupkan kami sebagai seorang Islam. Engkau sakitkan kami sebagai seorang Islam. Engkau nazakkan kami sebagai seorang Islam. Engkau sakratul mautkan kami sebagai seorang Islam. Matikanlah kami sebagai seorang Islam ya Allah. Matikan kami sebagai seorang Islam ya Allah. Matikan kami sebagai seorang Islam ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, terangilah rumah kami dengan cahaya Islam. Kami sebagai ketua keluarga ya Allah yang akan menentukan anak-anak kami akan berkiblatkan kepada kebesaran Engkau, akan berkiblatkan kepada kehebatan Nabi Muhammad SAW, akan berkiblatkan kepada Masjidil Haram, Baitullah ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, Kau berilah kekuatan kepada kami untuk mengamalkan Islam dalam keluarga kami, untuk membukakan pintu Islam kepada keluarga kami, untuk membukakan tingkap-tingkap dan ruang Islam dalam keluarga kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, kalau majlis ini merupakan majlis pengampunan, ampunkan dosa-dosa kami ya Allah. Ampunkan dosa-dosa kami ya Allah. Ampunkan dosa kami, dosa istri kami, dosa anak-anak kami,
Ampunkan dosa mertua-mertua kami, ipar-ipar kami, dan ampunkan dosa seluruh umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Tuhan kami, kalau majlis ini adalah merupakan majlis silaturahim, hubungilah kami di antara kami. Ketuk pintu-pintu hati kami, wahai Allah. Ketuk pintu-pintu hati kami, wahai Allah. Untuk kami dilahirkan, untuk kami disatukan dengan tali silaturahim di antara kami. Benda orang Islam, manusia-manusia Islam di bukit kapal ini, wahai Allah. Ya Allah, bukakanlah hati-hati insan yang menjadi jiran-jiran kepada masjid ini, untuk datang mereka meringankan kaki mereka datang melangkah ke masjid kau ini, wahai Allah. Bukakan hati-hati mereka, wahai Allah. Bukakan hati-hati mereka, wahai Allah, supaya mereka mendatangi rumah Engkau ini, wahai Allah. Supaya mereka mendatangi rumah Engkau ini, wahai Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kepada teman-teman yang sedang berjuang di Memang Palestin, di Gaza, wahai Allah, berikan kemenangan segera kepada mereka, wahai Allah. Berikan kemenangan kepada mereka, wahai Allah. Datangkan malaikat-malaikat untuk membantu mereka, bagaimana malaikat membantu peperangan pada, wahai Allah, wahai Allah. Sayangilah mereka, wahai Allah. Kepada yang pergi kau syahidkan mereka, wahai Allah. Ibu ayah yang pergi kau syahidkan mereka. Anak-anak muda yang pergi kau syahidkan mereka. Anak-anak remaja yang pergi kau syahidkan mereka, wahai Allah. Hapuskanlah Yahudi, wahai Allah. Hapuskan Yahudi, wahai Allah. Hapuskan Zionis, wahai Allah. Hapuskan Israel, wahai Allah. Kucak-kacirkan mereka, wahai Allah. Hapuskan mereka, wahai Allah, wahai Allah, wahai Allah. Hancurkan mereka, wahai Allah. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana wa atina ma wa'adtana 'ala rasulika wa la tukhzina yawmal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Jadi sekali lagi buku-buku dan juga kad-kad dan sebagainya, dan juga brosur-brosur tadi dapat di belakang tuan-tuan dan puan. Ada teman kami ada 2 orang di belakang yang boleh melayani tuan-tuan di belakang, insyaallah. Wassalamualaikum